Kalau orang tanya kita, sayang tak agama kita? Kita jawab sayang. Kalau tanya, sayang tak Nabi Muhammad SAW? Kita pun jawab sayang. Tuan-tuan, nak tahu sayang ataupun tidak dengan agama kita? Jom kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal atau tidak dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jangan pula ada yang kata tak kenal. Semasa peperangan Tabuk, umat Islam dalam keadaan yang sangat susah. Nak bergerak untuk pergi berperang dalam bulan Ramadan. Dan perjalanan ke Tabuk pula sangat jauh. Jadi ketika itu mereka perlukan funding, dana lah. Kita panggil zaman sekarang ni funding. Jadi sahabat perlu nak cari funding untuk nak sediakan senjata, nak sediakan kuda, unta, nak sediakan makanan dan macam-macam persiapan lagi untuk berperang. Kebetulan pada masa itu buah tamar pun masih belum berbuah lagi. Jadi suasananya memang susah sangat. Maka pada masa itulah Rasulullah SAW telah buat satu perkara. Apa dia? Dia buat fundraising, tuan-tuan. Rasulullah offer pada seluruh orang di Madinah untuk sama-sama infakkan harta ke jalan Allah. Jadi tuan-tuan, penduduk Madinah pada ketika itu yang kaya bagi sebanyak mana mungkin. Contohnya Sayyidina Osman bin Affan yang kaya raya, dia bagi yang sangat banyak sumbangan. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bagi separuh daripada harta dia untuk perbelanjaan peperangan. Bagi orang yang miskin, mereka bagi setakat mampu. Yang terlalu miskin pula, ada di kalangan mereka menangis kerana tidak ada harta langsung yang nak diinfakkan. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia bukan bagi separuh, tapi dia bagi seluruh hartanya untuk digunakan sebagai perbelanjaan perang pada ketika itu. Dan ketika Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa nanti yang engkau akan tinggalkan untuk keluarga di rumahmu?" Dia menjawab, "Saya tinggalkan Allah dan Rasul di rumah." Maksudnya, cuma redha Allah dan redha Rasul SAW saja yang tinggal pada dia, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan disayangi oleh Allah, saya cerita kisah ini nak berkongsi kepada tuan-tuan puan-puan gambaran kasih dan sayangnya para sahabat kepada agama Islam dan kepada Rasulullah SAW. Kita kalau nak dibandingkan dengan para sahabat, Masya Allah, jauh sangat tuan-tuan sekalian. Sebab itu, kita boleh mengambil iktibar daripada kisah ini. Apakah iktibar yang kita boleh ambil? Baru-baru ini, negara kita telah diuji dengan banjir yang sangat dahsyat, melibatkan banyak kehilangan dan juga kerosakan harta benda. Maka, antara yang mengalami kerosakan yang terjejas adalah masjid-masjid kita. Masjid, tempat kita berkumpul nak menunaikan ibadah, tempat kita berkumpul solat berjemaah, tempat kita mengadakan majlis-majlis ilmu dan program-program kemasyarakatan. Sebab dan juga kesian kita menengok keadaan masjid-masjid yang terjejas ini dengan lumpurnya, dengan Al-Quran dan kitab-kitab habis rosak. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini peluang untuk kita sebenarnya. Peluang untuk kita infakkan harta kita. Peluang untuk kita belanjakan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yayasan Ikhlas dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Pahang ingin mengajak tuan-tuan puan-puan seluruh masyarakat kita sertai kempen Demi Surauku. Kita nak pasang semula kapet baru dekat masjid-masjid yang terjejas akibat ujian banjir ini. Ini peluang tuan-tuan puan-puan. Bayangkan duit infak kita akan digunakan untuk memasang kapet permaidani di masjid-masjid ini. Bayangkan, atas kapet itu nantilah jemaah akan duduk solat, duduk beriktikaf, mengaji Quran, dijalankan majlis-majlis ilmu, dan selagi kapet ini dimanfaatkan, selagi itulah pahala akan terus mengalir kepada kita. Jadi ini peluang yang sangat besar kepada kita semua. Saya nak mengajak kepada muslimin muslimat, seluruh tuan-tuan puan-puan, sama-sama kita berinfak ke dalam program Demi Surauku ini. Kita akan pasang semula kapet baru yang sangat selesa di 10 buah masjid yang tenggelam semasa banjir, khususnya di negeri Pahang Darul Makmur ini. InsyaAllah kita akan sama-sama meringankan beban sambil mengumpul saham akhirat untuk diri kita nanti, insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, sesiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, maka pasti Allah melepaskan daripadanya satu kesusahan pada hari kiamat nanti. Siapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, maka pastinya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
Jangan tunggu untuk kita berinfak, klik saja pada butang yang ada di bawah ini dan terus salurkan sumbangan anda. Semoga Allah terima amalan kita semua, insya-Allah.